السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala-gala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan dengar lagi sedikit daripada pentafsiran surah Yasin. Setelah daripada kita dengar kaum yang tidak mahu nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tadi itu bertakabur. Orang kita ni takabur ni Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berikan definisi pengertian makna al-kibr. Al-kibr, kita perhati tengok pada lafaz Nabi, ia kecek sikit tapi mengandungi makna banyak. Al-kibr, Nabi kata al-kibr mana takabur tadi itu, al-kibr batar al-haq. Tengok Nabi kecek sikit. Al-kibru man batar al-haq. Orang-orang yang takabur ni ialah orang tolak kebenaran. Kebenaran tadi itu, mana kata kebenaran? Kita orang Islam apabila sebut kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah, maka jangan ragu-ragu berasa syok-syok lagi. Kebenaran ni dia datang mari, hak tu ralik ke orang beriman junjung atas kepala belakang. Cuma kita nak jadi sedap lagi dalam hati kita, jadi kemah lagi dalam hati kita. Apa makna al-haq? Al-haq ni perkara yang masuk di dalam diri manusia dengan telinga ni, dengar dengan sebab telinga ni ataupun lihat dengan mata kepala. Ya mari dua jalan, mari balik tengok, mari balik dengar. Maka kebenaran tadi itu yang akan naik kepada akal fikiran akan proseskan akan kebenaran tadi itu, sehingga ia tak kuasa nak tolak dengan akal dia. Tak kuasa nak kehek tubik benda tadi. Sehingga benda tadi itu tertanam di dalam jiwa diri, kata ini adalah benar. Cuma ia berlawan dengan hawa nafsu, benda yang tak saya terima benar-benar. Di situlah timbulnya al-kibr. Ini ni hakikat ni faham ambil anu.
Ambil daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala kata pada ayat yang lain, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Fa illam yastajibu lak, kalaulah mereka itu tidak memperkenalkan kebenaran yang engkau bawa datang wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah kata mereka ini turut hawa nafsu. Apabila ia turut hawa nafsu, dalam arti kata manusia kita ni tatakawan, dia tadi itu terhimpun di dalam diri manusia tiga perkara. Cuba kita belai, cuba kita pakat bila. Yang pertama al-aql, yang kedua an-nafs, yang ketiga al-jasad. Makna akal, nafs, kemudian jasad. Tiga perkara ni baru boleh jadi kita duk jalan ngok-ngok, mari duk semayang, duk gapo kata gilah. Cuma diri kita dengan akal, kalau yang atas gi, maka dia lebih daripada para al-malaikah. Tapi kalau diri manusia akan duk bawah, hawa nafsu duk atas, maka dia lebih teruk daripada kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi, bahkan mereka ini termasuk di dalam golongan orang yang lalai. Maka apabila kita dengar ayat Tuhan umpama ni, orang tak boleh nak terima benar-benar, perasaan lagu mana? Cuba kita pakai khayal. Itu pada pagi ni amo nak royak masalah tafsir serta khawatir al-aql. Kita nak gerakkan akal fikiran. Tayaratil aql, kita nak gerakkan akal fikiran, nawaklah mana? Kita ni supaya orang tak boleh nak terima benar-benar ni, itu benar maknawi. Kita nak nampak dengan mata kepala benda hissi. Nak misal dengan gapo? Misal dengan orang tak lalu. Orang tak lalu ni bukan makna pan. Orang tak lalu makna kata nak makan tak turun. Tu makna gitu. Tak ada pia. Makna tak orang tak lalu, makna kata tak lakah depan dia, tak ada pia payah lagu tu. Orang makan tak lalu. Makna kata kalau dia kacau makan, lagu mana jadi? Jeluak tu baik. Keadaan benar hissi, boleh kita tengok ke mata kepala, gitu dia. Begitu juga orang apabila tak boleh nak terima benar-benar, dia seolah kata nak kehak tu baik benda tadi. Apabila nak kehak tu baik benda tadi, Tuhan ayat kata fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka ini ikut hawa nafsu dia. Maka apabila manusia ni ikut hawa nafsu, dia nak terima gapo ratik daripada orang hak mai royakkan kebenaran pada dia. Dia tak boleh terima. Sebab itulah dalam surah surah Hud, Allah Subhanahu wa taala ayat kata, "Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin." Kami nasihat dah kepada kamu. Wa nasahtu, aku ni nasihat dah pada kamu wahai kaum, walakin la tuhibbuna an-nasihin. Akan tetapi kamu tak suka pada nasihat. Hak apa? Kerana dia tadi itu jadi tak lalu nak makian dengan benda hak benar. Gapo dah sekatkan dia? Hawa nafsu dah sekatkan dia. Hawa nafsu ni gapo kata kita bila-bila? Yang pertama pangkat. Itu hawa juga. Yang kedua ilmu pengetahuan. Jagon pangkat, ilmu pengetahuan, kekayaan dan kemegahan. Pak perkara ni orang panggil kata benda yang nak saddu, nak katuknya jalan seorang nak daripada terima benda benar. Kalau guna kena. Kalau guna salah. Islam tak ada menghalangkan, tak menetai masalah ilmu, kekayaan, pangkat, kekuatan. Dak, akan tetapi kalau kita guna tak kena, tak boleh terima benar-benar. Lalu galik ke orang tak boleh nak terima benar-benar ni. Gapo dia? Yang pertama pangkat dia. Sebab pangkat. Yang kedua sebab kekuatan dia. Dia tak jauh sama sekali. Payah nak buat lagu mana? Terhadap orang nak royak pada benda-benar, dia akan buat angkara mula-mula sekali bunuh. Dia akan bunuh. Sebab tu dia dalam Quran ni, kalau baca dalam sejarah pebalah tu,
ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah? Mu nak bunuh ke orang yang mengajakkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Bunuh. Kalau baca dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuh juga Nabi. Lepas tu nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, sehingga Isa alaihissalam pun buat angkara kena bunuh demo juga. Tapi Tuhan kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka itu tak adanya bunuh Isa, tak ada salib Isa, akan tetapi dikesamarankan terhadap orang rakyat Rusia Nabi Isa alaihissalam kepada musuh. Tuhan dia tu lah kena salib dan kena bunuh. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala akak naik ke langit. Semua itu adalah rancangan yang dulu-dulu mai lagu nindah. Maka waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu kalau kita berlaku di atas pendapat alim ulama nama dia Habib An-Najjar, maka dia tadi itu kena bunuh. Maka dia tadi itu kena bunuh. Lalu walaupun dia kena bunuh lagu mana pun, Allah Ta'ala perakan dhaman bagi dia, kata dia tadi itu min ahlil jannah. Ngaji Quran ni kena sapa kepada matlamat syurga. Tak boleh mata sekadar matlamat habwe dunia. La. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang kita mula nak tafsir insya-Allah iaitu ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 Tuhan kata wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Allah Subhanahu wa taala kata, Allah Taala khabar bahwasanya kemerkaan daripada kaum setelah daripada dia bunuhkan akan Habib An-Najjar, Tuhan tadi itu berapa nama? Tuhan itu merkakan terhadapnya. Jadi salahnya kaum yang bunuhnya orang yang mengingati dengan ajaran Allah Ta'ala, Tuhan tadi itu merka terhadap mereka. Apabila Tuhan ni intaqama min qaumihi ba'da qatlihim iyyahu ghadaban minhu subhanahu alaihim, di atas mereka itu dia, yakni di atas puak-puak kumpulan. Kalau kita berlaku di atas kebanyakan daripada ahli tafsir qaryah Antaqiyah. Cuma Ibnu Katsir rahimahullahu taala ni kita ngaji sikit ya, sama tak saya nak berat sini. Terutama kanak-kanak kita hak yang ngaji mahalai ni pedah bagi dia benda-benda lagu ni. Antaqiyah ni Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dia tarjih. Sebab qaryah Antaqiyah ni salah satu daripada qaryah yang ada dua nama. Ada dua kampung nama Tula. Supaya pasir putih tepat teh kita, pasir mah tepat teh kita, misal kata di Malaysia belah tu juga. Seumpama Kota Baru tu kan. Kota Baru Thailand, Kota Baru Kelantan. Nak kita faham gitu. Jadi Antaqiyah ni pada asalnya puak-puak hak duk jadi penduduk tu. Penduduk dalam Antaqiyah semua tu berimej belaka kepada Isa alaihissalam dan puak dia tu patuh pada Nabi Isa alaihissalam. Cuma ada lagi satu daripada qaryah Antaqiyah ni yang lawan Nabi Isa alaihissalam. Kapung dua nama yang berlainan tapi nama serupa. Ini orang panggil mushtabihat fil asma. Jadi kesamaran ataupun jadi serupa pada panggilan. Puak bakit bahaung terhadap Isa alaihissalam, mereka bunuhkan Habib An-Najjar, lalu Allah Subhanahu wa taala tadi itu merka terhadap mereka. Kerana apa? Kerana bahwasanya mereka itu dusta rasul-rasul dan bunuh akan rasul tersebut tadi. Bunuh akan rasul tersebut tadi. Dan Tuhan ayatlah sini. Tuhan nak sebut di sini bahwasanya dia tadi itu tidak menurun di atas mereka itu dan tidak berhajat nak membinasakan mereka itu kepada turunnya malaikat daripada langit Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Tuhan tak pasti waktu turun malaikat daripada langit sampai kena membinasakan kaum yang tertentu. Tak jadi berat sebegitu lalu. Kalau Tuhan waktu turun malaikat turun di atas muka bumi ni menghalangkan musuh Allah dalam sejarah pakat sebulak suara ahli sejarah pada peperangan Badar. Belum daripada tu tak didapati kata malaikat turun bumi. Malaikat
halah yang tertentu. Halah yang tertentu Jibril alaihissalam. Seumpama kaum Lut, Jibril turun lagi. Korek dengan sayap dia tadi itu. Tetapi turun malaikat jadi tentera perang sekali di dalam medan perang. Tak ada dalam sejarah Islam kita ataupun agama samawiyah belum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni kumpulan kita 315 orang. Tapi Tuhan hantar malaikat mari 2000 malaikat. Berpakaian putih kain subay kuning. Berpakaian putih kain subay ada hitam. Ada beberapa riwayat. Cuma hijrah dia mari mempertahankan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tubik daripada khaimah. Sehingga Abu Bakar mari tengok sekali, tengok Nabi nak izin, ya Rasulullah izin, kami nak turun daripada. Nabi kata gih. Nabi kata tak apa, aku nak doa dulu. Sampaikan Nabi akak tangan ni sampaikan jatuh. Kain subay dia di atas bahu. Itulah rupa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai kita tengok. Sampaikan jatuh. Hingga malaikat tu turun daripada langit, beres sekali dengan para al-muslimun pada itu zaman, sehingga datang kemenangan terhadap umat al-Islam, sehingga Abu Bakar kata, ya Rasulullah cukup pi dah memdoa, Tuhan terima. Dalam peperangan mula-mula itulah contoh tauladan yang Nabi SAW buat. Nisbahnya, munasabahnya, amal rakyat situ tu supaya nak tahu kata malaikat tadi itu turun pada peperangan itu. Maka Tuhan kata, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama'. Jundin minas sama' tu makna lagu mana? Yakni malaikah minas sama'. Semua malaikat jadi tentera Allah Subhanahu wa taala belaka. Malaikat ni kalau orang tanya kita, Tuhan jadi daripada gapo? Wahai umat Islam. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Malaikat ni jadi khuliqal malaikatu min nur, daripada cahaya. Berapa malaikat jadi tiap-tiap hari? Allah Taala jadi malaikat ni berapa? Berapa malaikat tiap-tiap hari? Likulli yaumin kam malaika khalaqallahu al-malaikah. Berapa malaikat Tuhan jadi? Jawab adalah hadis sahih, 70,000, 70,000 malaikat tiap-tiap hari. Tuhan jadi tiap-tiap hari sebelum daripada datang kita ke dunia ni, ada dunia ni tiap-tiap hari Tuhan jadikan malaikat tadi itu 70,000 malaikat. Apabila jadi pak tubik mari siap, Tuhan suruh tawaf Baitul Ma'mur. Lepas daripada tu tawaf sekali, tak kembali dah kepada Baitul Ma'mur sehingga hari kiamat nanti. Nak ayat kata banyak malaikat. Pas malaikat ni nak turun kepada bumi, malaikat Allah nak turun pada muka bumi ni pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada pasir yang ada di hadapan di hadapan patah tu lagi. Depan muka patah tu banyak malaikat lagi pada itu hari. Dengan sebab itu kita beriman dengan malaikatullah, dia adalah tentera Allah Subhanahu wa taala. Sifat dia lagu mana? Malaikat jasad dia orang panggil jasadul latifah, jasad yang kalulah pesel lembut. Akan tetapi walaupun lembut tetapi ada kekuatan. Dia mau kata lembut kekuatan aku tak faham. Lagu mana? Angin ke? Angin ni lembut ke keras? Oh sedap kalau kena, tapi kalau mari bok dia nak kata lagu mana? Depan kita habis licing, nya sapuh ke habis licing. Ha tu nak wi kita faham kata hak Tuhan ada royak semua tadi, begitu cara dia. Nampak? Begitu cara dia. Dengan sebab itu kita sebagai orang-orang yang beriman, pasti kita kena pegang jadi molek, ini masalah. Lalu Tuhan kata, dia ni sifat ni tak lawan Tuhan. Sifat malaikat tak lawan Tuhan. Sebab malaikat tak ada hawa nafsu. Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Sahabat tu nak royak kata malaikat ni perempuan ke malaikat lelaki? Lah, tak boleh kita kata. Begenge musyrikun zaman dulu, malaikat ini ialah banatullah. Anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah an qaulihim 'uluwan kabira. Kita jangan pergi lagu tu. Dan malaikat ini bukan dewa. Tewada, bukan. Malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat ni dia buat kerja mengikut hak Tuhan suruh, dia tak lawan Tuhan. Dan malaikat tak berhenti daripada kerja. Jangan doa kata, oh, apabila sampai hari tu, malam tu malaikat berhenti kerja. Lah, tak ada hadis yang sabit lagu tu. Kita jangan duk kata dalam masalah agama, kalau lah tak ada dalil daripada Tuhan, daripada Nabi. Tak boleh. Sebab masalah agama bukan mari dengan akal fikiran. Kalau mari dengan akal fikiran, kita sapuhkan khauf kita itu di bawah lebih daripada atas. Sudah situ lah. Itu cara kita nak panen, nak tarbiyah umat Islam. Kata masalah agama, tatakallam bil kitab was sunnah. Kecek dengan Quran, kecek dengan hadis. Itu cara dia. Kemudian, wa ma kunna munzilin. Kami tak pernah binasakan kaum hak ni Antakiyah ni waktu turun mari malaikat waktu turun. Ya nak waktu turun ni nak pergi padai juga. Kalau tak padai waktu turun apa? Supaya kita nak bawanya tentera kita nak pergi buat kerja, nak tengok kat kerja padai ke tak padai tak sah. Ya lagu tu lah. Sistem hak dalam Quran dok ngajar ni kita boleh main pakas semua. Tapi Tuhan buat lagu mana? Mari kita tengok. Nah, mari kita tengok. Tuhan buat gini. Tuhan buat gini. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ayat 29 tu. Tidak ada azab itu malaikat satu tepikkan sahaja, tiba-tiba mereka terpadam. Khamidun mana hacul bu. Lagu mana hacul bu? Kata ada dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bangkit kepada mereka itu Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam diri depan pintu gerbang. Boleh jadi orang buat pintu gerbangnya ambil sini barangkali. Duduk depan pintu gerbang. Lalu dia tadi itu tepikkan satu tepikkan. Tepikkan ni mana takun bahasa siannya. Jerkah apa boleh? Jerkah apa boleh? Sekali tepikkan. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka itu idza fujaiyah, maka tiba-tiba mereka itu khamidun. Apa makna khamidun? Hacul bu. Jasad manusia ni kena tepikkan daripada Jibril, hacul bu, tak tinggal apa sekarang. Dia kata hacul bu lagu mana tak faham pacuk hacul bu. Bahasa orang tua kecil itu lek salai habis licin. Dia kata lagu mana nak rupa lagu mana. Seumpama kita lota jebur kepada dinding, lagu mana jadi? Jebur ke? Wasa-wasa tak ada hijab, peng sekaligus. Hancur. Hajalah. Nawi kita nampak, tapi jangan buat gitulah. Bahaya kita kalau lah jebur tadi itu, kaca tadi itu, kita buat kerja pergi pegang ko atas jalan raya kata, itu haram bil ijma'. Haram buat kerja lagu tu ijma'. Dan jangan kita menyakiti jalan raya. Jalan raya ni salah satu daripada Nabi SAW nyatakan bagi kita, tak boleh kita menyakiti orang. Sama ada kita nak qada hajat ke, nak kecing azakumullah, nak bergatu, nak bergani, jangan di jalan raya. Dengan sebab kita buat umpama tu kita kena dilaknati oleh manusia. Tak boleh. Nampak paku, nampak duri, nampak benda-benda atas jalan raya, kita kuih tubik. Tahu ke tak kita kuih paku? Kita ambil kaca tubik pada jalan raya, orang jalan raya umum ni, kita dapat gapo? Kita dapat Allah Ta'ala sebut nama kita, Tuhan kata, terima kasih wahai Abdullah. Syakarallahu lahu. Allah Ta'ala terima kasih pada dia. Allah Ta'ala terima kasih pada aku akik paku ni. Ada hadis ke lagu mana? Penuh benar dalam hadis Nabi SAW. Ba'imatatul adha anit tariq. Kita buangnya benda-benda bahaya daripada jalan raya. Tanun kondon tu kita buat tubik benda-benda lagu tu. Fa idzahum khamidun hacul bu. Buat mana ni? Buat bunuh seorang daripada rasul. Seorang daripada rasul mana? Rasul yang bawa benda-benda. Seorang bunuh tu hancurkan. Tapi buat apa hari ni? Pendakwah di negara Arab sebagai warasatul anbiya kena penjara mati banyak mana, tapi kan tak timbul gapo-gapo. Sebab masa kita tadi itu masa ibtilaat tak serupa dengan masa ni. Masa kita ni tak serupa dengan masa hak Tuhan ada ayat ni. Cuma ingat, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin.
Benda zalim ni Tuhan supah. Tuhan supah kata Tuhan nak tolong. Cuma tunggu masa. Kita duk kena faham pada akhir zaman. Akhir zaman kita jangan kriat dengan dia. Ni terkadang kita serabutlah aku duk akhir zaman sampai ke setengah-setengah jadi rokcit. Jadi punuh akal fikiran, tengok berita banyak doa, aku tak kuasa nak tolong sampai ke jadi rok semsau. Ini bala juga. Dak kita ya kriat jangan serabut benda lagu tu. Benda yang Allah Taala tanda kena berlaku. Dan kita ingat satu perkara, benda hak berlaku atas muka bumi, sama ada benda kita reda, tak reda, itu kehendak kita Tuhan berlaku. Sama ada kita tengok dalam berita, orang tu rumah utuh kena bang di Israel, Tuhan kehendak. Orang ni mati, orang tu gitu, Tuhan kehendak. Walaupun kita tak reda benda tersebut, tapi Tuhan kehendak. Awak apa tu ya Allah? Kerana ibtilaat pada akhir zaman berat. Sebab tu kita tadi itu kena faham dalam masalah kita duduk pada ini zaman. Zaman dulu seorang bunuh pendakwah, Tuhan peracur habis. Lepas tu zaman kita hak tu ada, bukan tak ada. Cuma nak tahakkuk tadi itu nak berlaku tu, dia ada sistem 2 3 4 perkara yang kita sebagai umat Islam kena tahu. Sebab umat akhir zaman ghalikkan Tuhan bukakan dunia bagi banyak sehingga manusia itu lalai, di situ Tuhan nak ambil kelik. Zaman kita ni kita kena takut lebih pada zaman dulu. Dan jadi selamat, jadi matahari duk naik dengan cara melek, terkadang udara pun jadi gitu jadi gini sebab puak hak duk sembahyang masjid ni. Puak hak duk sembahyang masjid ni semua kalau kita kira dalam talat mai kita ni semua tepat pandangan di sisi Allah Ta'ala masjid. Dalam masjid ni timur. Tadi kita duduk semayang malam, semayang gapa, lampu seumpama kita tengoknya bintang di langit-langit, nampak di muka bumi ni, nampak gitu. Sebab tu orang semayang ber, orang duduk imarah masjid, orang yang buat amal dalam masjid, salah satu besar sekali sebab yang bala tu tak turun. Cuba awak tak ada belakang. Tak ada belakang temu. Ini nawi kita faham. Lalu mereka itu khamidun. Kalimah khamidun hacul buah dah kita rayak tadi tu. Mai kita tengok Tuhan rayak gapo pula kepada kita. Ya hasratan 'alal 'ibad. Alangkah ruginya di atas hamba-hamba. Ya hasratan 'alal 'ibad. Makna lagu hasrah bermakna wail. Bahasa kita terjemah kasar sikit. Allah celaka sungguh di atas puak-puak hidup, itu di atas hamba-hamba. Boleh juga wail. Hasrah bermakna wail. Kalau bahasa tak kasar sikit, Allah rugi sangat hidup pe hamba. Boleh juga lagu tu. Itu katanya oleh Qatadah rahimahullahu taala. Lagu mana? Ya hasratan 'alal 'ibad. Yakni jadi rugi di atas hamba-hamba tadi itu apabila kebenaran mari dia tak seterima. Rugi. Supaya musim Ramadan ni mari kan? Ni Jumaat terakhir. Ayuhal muslimun, ni Jumaat yang terakhir bagi ini bulan. Tazakkar, mikir molek pada fi hadzal yaum, pada ini hari ini hari yang terakhir. Kita nak buat apa kata? Hari ini banyak doa sikit. Terutama lepas daripada semayasa. Lepas pada semayasa, hari ini kalau kita boleh doa. Kita dengar pengajar sikit, kamar dia kita menghadap kiblat, kita doa dalam keadaan kita ada semaya. Nak apa hajat rakyat kata. Sebab waktu istijabah pada akhir Jumaah min syahr Ramadan, sabit daripada amalan-amalan orang salah ni, bukan seorang. Orang salafus salih hari ni berpagi-pagi, makna cepat-cepat, awal-awal kena adalah waktu itu pet kita kata tu, bomo kita kata tadi kita pukul 10 tu kita siap sedia dah. Nah ayat kata hari ni orang mari awal. Kalau zaman salafus salih dulu, kalau mari pukul 11 tak kena masuk masjid. Semaya Jumaat pada akhir ayam daripada
bulan Ramadan. Apa tu? Kerana masa yang penting. Masa yang penting. Alangkah ruginya kalau kebenaran itu mari kita tak terima. Sebab amat nak wui sikit ya, masa tak ada. Orang kita ni duk berasa kata duk tah dunia ni nak duk kekal. Berasa kata tak segi kano. Sedangkan dia duk tengok saudara dia duk gi tak kelik. Tiap-tiap kali, tiap-tiap detik dia duk dengar, duk tengok. Tapi dia tak rasa. Manusia kita ni dia perangai so ya. Kalau dia tak tepuh dengan diri dia tak rasa. Nah, tak rasa. Dia pasti kena tepuh dengan diri dia baru dia rasa. Kalau goyak tak. Tapi kita umat Islam jangan jadi gitu. Bila kita nak tepuh dengan hidup pihak sungguh, apabila kita diletakkan dalam liang lahat, orang katuk, gambar dia kalau kita mikir dengan akal kita gelak gelemak dalam tu panah lagi dengan bergani, situlah kita dapat nikmat kata hak kita duk buat hari-hari ni dia mari situ. Ni terkadang kita tak berasa benar-benar lagu tu. Sungguh pun tak berasa. Terkadang ambo sendiri rasa lalai juga. Tapi apabila kita muhasabah dengan Tuhan sungguh, Allah, aku sorry diri. Tuhan kita itu sorry diri belaka ni. Tiap-tiap orang tu wajib sorry belaka. Sebab tu masa yang kita duduk ni kita jangan Tuhan panggil ya hasratan 'alal 'ibad. Tuhan ni panggil alangkah ruginya, celakanya hidup puak-puak hamba aku, dia kata. Kita tu hewi belaka. Sebab tu hamba sebut dah dulu. Kita nak kenyir, tu hewi kenyir. Kita nak nyawa sedap, tu hewi. Kita nak boleh jalan dengan cara kemah molek, tu hewi. Nak gapo, tu hewi belaka. Tapi berasa lagu mana dalam hati? Berasa kata, tak ada apa sekarang. Sebab itulah ulama salafus salih dulu, dia kata hari ni saya dah sakit piatik. Hari ni kita tengok orang pakai miskin siapa ratik. Hari ni kita tengok orang susah pia ratik. Kita tengok tu tengok ni. Kita kata buat apa demo ni kita tengok benda susah-susah bala-bala lagu tu. Sebenarnya tak ada nak situ. Yang nak kata nak menzahirkan nikmat hak Tuhan kepada diri dia ni di atas hak Tuhan cabut dah nikmat daripada saudara dia, tapi dia tu dah ada lagi. Sebab itulah doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati niqamik wa jami'i sakhatik. 4 kalimah. Ya Allah, ya Tuhan aku, jauhlah aku daripada mung tu cabut nikmat tu baik pada aku. Cabut nikmat ni takut. Mana nak misal? Dulu kita jalan sedap tak sakit lutut, hari ni sakit lutut, habis dah nikmat situ. Dulu kita nampak surat, hari ni kita tak nampak, Tuhan cabut dah situ. Dulu kita ingat ikut apa, hari ni terlupa tak ingat atik, Tuhan cabut dah situ. So. Itulah wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembali. Sebab tu masa tadi itu kita kena lipat klik kau ni. Walaupun yang nak pergi kau tu, kita kena ambil kau ni. Pas bila kita nak nega dengan Tuhan berjaya, ini kena ngaji Quran. Sebab tu Tuhan kata ya hasratan 'alal 'ibad, terutama orang yang tak beriman. Kita orang beriman jangan jadi seperti itu. Lagu mana orang yang rugi sekali, orang yang celaka sekali, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allahu akbar. Tidak datang mana-mana rasul terhadap mereka itu dengan rasul tersebut mereka buat mengejek mengajuk menganyi. Rasul mai baca Quran. In hadza illa asatirul awwalin. Ma sami'na bihadza in hadza illa asatirul awwalin. Tak pernah dengar ni. Orang dok kecek ni mana ilmu lagu ni. Ini dongeng-dongeng tak pakar ni. Syuf. Sedangkan dia tak kuasa nak bawa datang satu surah pun tak boleh. Satu ayat pun tak boleh, setengah ayat pun tak boleh. Tak boleh bawa seumpama Quran mari orang haduk kedebek-kedebek. Tapi dia kecek nak semangat di atas kebatilan dia tu. Allahu akbar. Nyanyi sungguh. Sebab tu kita jangan buat perangai lagu ni. Apabila dengar orang baca Quran, baca tafsir, baca hadis, benda ilmu ikolik bawel lagu tu tak pakai pas tu orang hak lain. Jangan. Masuklah ni. Terkadang hak kita dok kod live tu ke, ya ada pasal menganying dah. Ada budak-budak baru tanya, ya ada kod pasal buat suka keras-keras tu,
Masuklah ni. Ajaran Islam tak boleh. Sebab tu ajaran Islam dalam surah Taubah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul satu hari yang nampak puak baca Quran tadi itu duk ngapa Quran hari-hari, duk ngapa Quran. Kamar dia apabila sampai satu masa orang wari makan ni. Lalu dia katakan puak pengaji Quran. Dia kata puak ning ni puak perut bucik, dia kata. Puak ning ni puak tidur tak jaga waktu. Puak ning ni gini, puak ni gini, pelekeh terhadap ahli Quran. Sapanya kepada telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya dia. Ditanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mu kata tu mu kosak lagu mana? Mu kata tu mu kosak lagu mana? ความหมายอะไรที่คุณกระทำอย่างนี้ ada ความหมายgapo? Dia pun senyum. Orang salah ialah tu dia senyum. Dia kata, "Hai, kami kata tu innama nakhudu wa nal'ab." Kami nak buat kelolo-kelolo gitu ya, bukan nak kata sungguh kelolo-kelolo, lalen. Lalu Nabi baca ayat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ajaran Islam, mung nak buat mai-mai boleh. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru. Jangan ada minta maaf. Jangan ada kecek nak ketua. Qad kafartum ba'da imanikum. Jatuh agama lepas daripada kamu itu jadi orang yang beriman. Jatuh agama dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan pegangan, dengan fikiran. Pak jalan. Jatuh agama. Pas hari ni kita tengok dalam berita-berita, dalam go-to-go ni Allah serius tengok. Orang hak ngaji tahu. Tapi orang hak tak ngaji dia kecek sedap. Puasa panas-panas ni pitai juga atau puasa-puasa. Oh payah syariat Islam. Tak ada semasa. Cuk. Ya kecek. Kalau kita tak siap puasa dalam arti kata kita lemah, kita demam, kita tak erat, kita gapo, hal lain. Tapi kecek kata tak ada semasa syariat Islam. Hak lagu tu, kecek pe lagu tu kau kai. Gapo lagu ni? Hina terhadap ajaran agama. Apabila hina terhadap ajaran agama, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kita kecek terkadang mulut kita ni. Satu patah jatuh kita patah api neraka. Satu patah naik apa daripada syurga Tuhan. Perkataan kena jaga. Sebab tu Islam kita ni ia jagakan lidah perkataan kita. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ini ni Allah Ta'ala nak tolak di atas pegangi orang hak kata mati ada cat nah. Bukan lok nah, cat nah. Yakni orang mati mari kelik pada ini dunia. Ayat ni jawab di atas buat tu. Ini ayat yang kita baca ni ayat 31 ni. Jawab di atas kalulah bahasa tu bahasa ulama yang kata al-ijabatu ala aqidatit tanasukh. Jawab pe di atas pegangi orang yang iktikad kata apabila mati seorang roh tadi itu akan kembali kelik mari pada dunia semula ke mana beranak jadi anak orang semula. Anak muda kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati, abai-abai, ustaz-ustaz, tutup guru. Hari ni bukanlah kita tengok dalam kitab, tetapi kita tak ada tengok keadaan suasana hidup berlaku yang ni. Ni terkadang kita tengok dalam kitab saja, benda hidup berlaku sungguh, kita tak tahu kata dia hidup lah mana. Banyak mana ni umat Islam duk kata, oh, wak moleklah catna. Dia dah market peluk meik dia kata. Selagi kita akan beranak jadi anak hak mama pula. Allahu Akbar. Ni pegangnya siapa? Pahami dia lagu ni. Sebab itulah umat Islam tak nak heret. Tok khatib tak nak heret, tok imam tak nak heret, ulama tak nak heret. Buat apa? Kerana saqafah hak boleh masuklah akal fikiran, saqafah bukan Islamiyah. Pasal lagi maaflah dah kita sebut terkadang cara dakwah umat Islam, cara dia tadi tu terkadang membawa pada serabut orang dengar. Pun ada juga. Dengar kau tambah serabut. Hak apa? Terkadang kita duk kecek benda-benda yang membawa pada umat Islam tadi itu tak ada boleh
senangkan, menenangkan hati. Itu satu daripadanya. Sebab tu nak jadi pendakwah ni, semua ilmu pengetahuan kena faham di situ. Sikit dah hamba nak ayat. Dia kata alam yarau. Puak ya i'tikad kata dia akan kembali kelik mari pula. Sebab akidah puak dia ni Tuhan ayat dalam ayat soal lagi, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya hidup kami ni hidup dunia. Mati, kami ada hidup. Kami tak kena bangkit kelik semula. Hak kita ni ada bangkit. Sebab tu kita duk tengok ustaz kita mengatuk-mengatuk merah mata baca Quran. Kita kata, kalau kita tak ngaji agama, duk baca Quran mengatuk kat tidurlah. Duk baca apa? Nampak bibir mulut kering, tak makan tak minum. Kalau lapar minum makan, duk puasa apa? Kalau kita tak ngaji agama. Tapi apabila kita ngaji agama, ya duk buat tu, ya duk ibadat kepada Tuhan, ya ingat satu hari bangkit esok. Ya kok tu. Sebab tu umat Islam ni, orang bukan Islam, ya cuy okat semua. Tu pun orang negeri Arab lah ni. Negeri Arab ni tahu ke tak? Palestin lah ni, nak buat Palestin sikit. Semalam kecek dengan orang Palestin. Saya tak ada nak mari ngajar asal tu. 1 juta orang tak ada nak makan. 1 lan kun tak ada nak makan. Tak ada nak makan, tak ada nak minum. Tahu ke tak? Orang sekak tu, sampai ke kapal tu, kata, pintu nak masuk tu tak boleh nak masuk. Kapal tu beh nak tolong tu tahuknya makan ni tadi, tumpah atas ming, kau seumpama, ma'azakumullah seumpama air makan upai atas pasir, atas tanah. Awak apa boleh pasal-pasal tu? Hana rakyat kata umat kita faham ni, faham sini ni kurang. Cuma alhamdulillah di Gaza tadi itu ada tentera Allah Taala pilih yang negara besar-besar tak kuasa nak buat seperti dia. Haluh lebih pada perlih lagi. Kalau nak kira jalan kita besar, perlih tu haluh ya. Nah maaf dah, nak ayat kata kawasan Gaza tu haluh ada tu lagi. Tapi ia boleh kuasa nak mensekatkan diri jaga muqaddasah al-Islamiyah. Situ ibu yang tepat gagah, umat Islam boleh gagah dengan dia. Kalau kita pergi di Masjid Aqsa di Quds, tak ada apa. Senin ni molek. Baru ni 2 minggu baru ni situ tepat hamba rakyat sana tu tentera Amerika ni orang masuk tahun lagu bunuh di Yahudi bilicing mati. Orang Islam nak pergi makan ni sendiri tu pun kena Allah tu kena Allah ni. InsyaAllah kita berdoalah ikhwah kita yang ada nak naik 19 bulan ni. Nak pergi beri kepada makan ni umat Palestin sana tu 100 kereta kontainer. 100 kereta kontainer boleh masuk sebab kita buat NGO dengan Mesir ni, dia buka jalan. Buka jalan di Sina tu, masuk ke tu. Maka insya-Allah kita pakat bersatu. Supaya kenapa? Supaya umat kita je tengok. Tapi kita hari ni duk sini Allah. Cuba pergi kok dah buruk tu pukul 5 petang. Nak makan gapo? Pergi kok terbak pukul 5 petang nak makan gapo? Mewah. Tapi masjid kurang. Masjid kurang. Mereka semaya bawah ni. Maaflah, minta Tuhan jaga masjid kita sampai kiamat nanti. Ni, rang masjid ni. Semaya jemaah duk gitu. Ambil gapo panggil kata, ambil bayar duk gitu ya. Semaya jemaah buat dia. Nak jatuh tak kira kau dulu, aku nak semaya dulu. Buat kita masjid ada ngak ada begotu, ada begani makan apa mewah. Pergi ke mana habis? 10 akhir nak tinggal 45 ni hari ni, pergi ke mana habis? Masjid ni pedak, hak nu pedak, hak ni pedak, hidup ke mana habis? Subhanallah. Bahawa pun rancangan pun sedap. Buka 4 malam tu, yang cerita hak sedap. Masa orang duk doa tu, cerita hak sedap-sedap tu buka 4 malam. Allahu Akbar. Itulah ummah kita. Kalau faham, insya-Allah kita boleh jalan. Kalau faham, kita boleh gerak. Kalau tak faham, royak setara mana pun. Dia kena faham. Faham tu dah? Dia kena faham. Alam yarau kam ahlaknahum. Tak ke kamu wahai umat, tengok berapakah di kalangan kami, di kalangan orang-orang yang kami tadi binasakan sebelum daripada mereka itu, minal qurun, daripada korong-korong atas tu, annahum ilaihim la yarji'un. Mereka itu tak ada kembali kelik walaupun sore pun tak ada.
Puak mu duk ayat klik semula. Mana puak tu klik mari. Tuhan nak tolak faham ni kata hidup mari kepada dunia klik semula. Sebab tu pegangnya umat al-Islamiyah apa nama ni, roh kita ni apabila tubik daripada ini dunia tak kembali klik pada ini dunia ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kiamat nanti. Kiamat nanti baru tubik pada alam barzah pergi pada alam akhirat. Itu pegangnya umat al-Islamiyah kita. Lepas tu tak suruh takut hatulah. Ningga dengar khabar orang mati tu segi takut, dia kata lama jumpa dalam rumah duk sore kata ya apa nama panggil duk lock tu Hawa apa? Sebab kita duk pahal tak kena tu. Lepas tu umur 50 60 dia bisa jumpa ke tak? Tak apa. Tapi duk rasa gerung, rasa takut sangat bulu rambut ya gitu. Hawa apa? Kerana kita duk asuh benda-benda. Cuba kita ngaji Quran, benda ni tak ada. Gilah mana? Cuma jin ada, syaitan ada, ifrit ada, iblis ada. Mana awak lagu mana? Baca azkar pagi petang. Barang siapa semaya subuh jamaatan, Tuhan jaga sampai petang hari. Patut siapa dia semaya isyak, Tuhan jaga sampai ke subuh. Jaga waktu-waktu tu sudah. Jaga ayat kursi, jaga 3 kul lepas pada semaya hari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tak kasek gapo? Sebab dia nak kasek innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Syaitan dia kuasa di atas orang sayang dia. Sayang dia tak sembahyang, sayang dia tak baca azkar, sayang dia tak baca ayat kursi, sayang dia tak jaga kul. Sayang sungguh. Ada pun orang hak jaga perkara tersebut tak leh kuasa nak buat gapo terhadap kita. Wallahi tak leh nak kuasa nak buat gapo kita tak leh. Kalau dia masuk dalam tubuh kita, dia tubik. Amal nak tutup sinilah sebab masa pun telah sampai. Katakan satu orang tok guru hamba Syekh kalau ada kena Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Tuai kitab As-Sarimul Battar. Ada kitab tu Ustaz Rusdi kita ni ya pesing menyiuk tu, pesing dengan syarak tu ya tahu kitab tu. Satu hari ni dia duduk di Imarat. Imarat ni banyak tempat hak sihir-sihir ni banyak. Tiba-tiba ada seorang dia kena syaitan masuk di dalam tubuh dia. Syaitan masuk dalam tubuh dia. Amun ayat sah sini sudah seminit. Lalu panggil Syekh ni suruh ruqyah. Ada ruqyah tak apa, baca lepas tu siuk. Cuma syarat baca dengan ayat hak boleh kita faham. Baca ayat Quran ataupun hadis Nabi hak pesing berdoa tak apa. Tapi kalau baca ayat hitam, ijma' ulama Islam kata haram. Pada orang kata hingga, tak ada nafi kata tak hingga. Tapi hukum ni haram. Dia mau kata boleh ke? Tak boleh duit ribu makan kenyai kata kenyai. Kenyai. Duit anak yatim makan kenyai kata tak kenyai. Kenyai tapi hukum haram. Kita dak kecek di hukum dia hingga tak ada kira situ. Lalu Syekh ni baca ayat Quran. Dia kata mung jangan duk kasek aku masuk dalam tubuh mung ke. Pecek tak mung mapuh kerah ke. Dia kata gitu. Basa dia. Lalu Syekh kata cuba tu biar hari tu masuk dalam diriku. Ai mau jadi buat ugu aku yang kata. Bak limon ni orang nak pergi tak leh kuih gitu. Tuai tu tak ada besar kali nak ayat ibu tu dia masuk dia gagah. Kata Syekh tu terang masuk kata. Masuk. Hai, tak geti kata. Masuk sungguh. Masuk tak sampai seminit tubik. Daripada diri Syekh tubik. Dia kata aku Allah denganmu ya. Aku Allah. Wallahi aku Allah. Sumpah. Aku Allah denganmu. Apa tak masuk lah kali dua teriak. Yabki teriak. Apa tak saya masuk? Dia kata mengada dia kata. Mengada. Lalu Syekh Wahid kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah fi yawm la yastati'u al-insu wal jinn wal al-jinn wasyayatin wal iblis la yastati' tak kuasa. 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Siari Tuhan jaga sampai ke petang. Tak kuasa. Nak ibu tu tak kuasa. Lepas tu kita angin nak siuk orang, jaga diri dak hak tu duk terbalik tu.
Nah, hadut balik sahabat tu apabila orang masuk, jin masuk ke apa, mai siuk sikit kita sembahyang 5 waktu, tapi kalau tak ada azkar, tak ada amal itu, jangan tak usah kacau dengan dia. Dia gagah. Situlah dulu insya-Allah kita masuk wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha pada hisah yang akan datanglah biidznillah taala. Wallahu taala alam sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.